بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم warahmatullahi الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada malam yang berbahagia ini kita menyambung kembali muzakarah kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid daraini amin. Jadi telah kita selesai membincangkan tentang bahagian yang pertama daripada zahir ilmu taqwa. Hari ini insya-Allah ataupun malam ini kita akan masuk al-qismu tsani al-qawlu fi ijtinabi al-ma'asi. Bahagian yang kedua daripada bahagian zahir ilmu taqwa, iaitu perbahasan mengenai menjauhkan daripada maksiat-maksiat. Sama ada maksiat itu secara zahir ataupun secara batin. Jadi Imam Al-Ghazali berkata, "I'lam anna lid-dini syatrain. Ahaduhuma aw ahadihima tarkul manahi wal akharu fi'lu at-ta'at." Jadi ketahui olehmu sesungguhnya bagi agama itu dua juzuk, dua cabang, dua perkara penting. Yang pertama ialah tarkul manahi, meninggalkan maksiat-maksiat, larangan-larangan. Yang kedua ialah wal akharu fi'lu ta'at, melaksanakan kebaikan dan ketaatan. Jadi perbahasan tentang melaksanakan ketaatan telah kita bincangkan fil qismil awal, dan sekarang kita masuk pada perbahasan mengenai tarku al-manahi. Wa tarkul manahi huwa al-ashaddu fa inna at-ta'ati yaqdiru 'alayha kullu ahadin wa tarku asy-syahawati la yaqdiru 'alayhi illa siddiqun. Jadi Imam Ghazali sebut, dan meninggalkan maksiat itu lebih susah, lebih berat. Oleh sebab itulah pahalanya lebih banyak. Dan meninggalkan maksiat itu lebih berat, lebih susah, kerana sesungguhnya ketaatan itu mampu dilakukan oleh setiap orang. Adapun meninggalkan syahwat, meninggalkan nafsu syahwat, tak sama ada syahwat yang berbentuk qalbiyah, hati, ataupun badaniyah, ataupun yang berkait dengan kemaluan, meninggalkan zina dan sebagainya, la yaqdiru alaihi illa siddiqun, tidak mampu ke atasnya, iaitu ke atas meninggalkan syahwat tersebut, melainkan orang yang siddiqun, orang yang benar-benar ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Falidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh sebab itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muhajiru man hajara su'a, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan keburukan. Wal mujahidu man jahada hawah, adapun orang yang berjihad itu pula orang yang berjihad melawan nafsunya. Boleh? Jadi hadis ni disebut dalam ta'liq, pentahqiq tidak menjumpa hadis dengan lafaz yang demikian, tapi hadis yang maknanya lebih kurang begitu ada. Hadis yang maknanya lebih kurang begitu ada. Boleh? Hadis yang memberitahu orang yang berjihad ialah orang yang melawan nafsunya, adapun orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan kejahatan dan dosa. Okey, tidak ada masalah insya-Allah. Wa'lam, dan ketahuilah olehmu, annaka innama ta'sillaha bijawarihika wa hiya ni'matun minallah wa amanatun ladaika
fasti'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyatihi ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatin istawda'akaha Allahu ghayatut tughyan. Jadi ketahui olehmu sesungguhnya ketahui olehmu bila mana kamu melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala dengan anggota badanmu, dengan tubuh badanmu, sedangkan ianya nikmat daripada Allah Ta'ala ke atas kamu dan juga amanah daripada Allah Ta'ala kepada kamu, maka fasti'anatuka bi ni'matillah, kamu berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala dengan bantuan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, iaitu anggota tubuh badan kamu, itu merupakan ghayatul kufran, merupakan sejauh-jauh seteruk-teruk kekufuran, iaitu seteruk-teruk kekufuran nikmat. Wa khiyanatuka fi amanatin istawda'akaha Allahu ghayatut tughyan, dan khianatnya kamu ke atas amanah. Tubuh badan kita ni amanah yang Allah Ta'ala minta kita jaga. Jadi bila mana kita tidak jaga, kita khianat. Dan Imam Ghazali sebut, dan khianatnya kamu ke atas amanah yang Allah Ta'ala bagi kamu jaga, bagi kamu pinjam, tak? Khianatnya kamu itu dianggap sebagai ghayatut tughyan, sejauh-jauh kemaksiatan ataupun kedegilan. Sejauh-jauh melampaui batas. Boleh? Wa'lam annaka innama ta'sillaha bijawarihika wa hiya ni'matun minallah wa amanatun ladaik. Fasti'anatuka bi ni'matillahi ala ma'siyatihi ghayatul kufran wa khiyanatuka fi amanatin istawda'akaha Allahu ghayatut tughyan. Fa'a'da'uka ra'ayaka fanzur kaifa tar'aha fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fa'a'da'uka, maka anggota tubuh badan kamu ialah ra'ayaka jamak kepada ra'iyah, ra'iyatun, ra'iyatani, ra'aya seperti khatiyatani, khataya. Jadi anggota tubuh badan kamu ialah ra'ayaka, mana rakyat kamu, barang-barang yang perlu kamu jaga, anak buah yang kamu perlu perhatikan, perlu pelihara. Fanzur kaifa tar'aha, maka lihatlah bagaimana cara untuk kamu jaga hak anggota tubuh badan kamu itu dengan baik. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap daripada kamu ini ialah ra'in, maknanya hafizun ala ma indah. Fakullukum ra'in, dan setiap daripada kamu ini ra'in, orang yang menjaga apa yang ada di sisinya. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap daripada kamu ini akan ditanya tentang benda yang diamanahkan kepada kamu untuk jagalah. Contohnya macam kita sebagai suami, anak kita, isteri kita, rakyat kita yang kita perlu jaga, dan kita akan dipersoalkan kelak bila mana anak perempuan kita tidak tutup aurat, isteri kita tak tutup aurat, pakai seksi dan sebagainya, tak sembahyang dan sebagainya. Boleh? Pemimpin juga ialah ra'in, orang yang perlu menjaga rakyatnya, maka mereka akan dipersoal kelak bila mana rakyat mereka tidak menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh? Terus, wa'lam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alayka fi arasatil qiyamati bilisanin talqin zalqin tafdahuka bihi 'ala ru'usil khalaiq. Dan ketahuilah olehmu sesungguhnya seluruh anggota badan kamu akan menyaksikan ke atas kamu pada hari kiamat kelak dengan lidah yang fasih. Tak, mereka iaitu anggota tubuh badan kamu, tangan, kaki, kepala, kemaluan, tafdahuka bihi ala ru'usil khalaiq, akan membuka aib kamu di depan seluruh makhluk di hari kiamat kelak. Allah mastur. Qala Allah Ta'ala yawma tashhadu 'alaihim ansinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Hari di mana lidah-lidah mereka, tangan-tangan mereka
dan juga kaki-kaki mereka akan menjadi saksi ke atas apa yang mereka lakukan, usahakan di dunia dahulu. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini, iaitu pada hari kiamat, kami akan menutup mulut mereka daripada berkata-kata. Wa tukallimuna aydihim, dan kami akan menjadikan ataupun mulut mereka akan berkata-kata kepada kami, dan kaki-kaki mereka, kaki-kaki manusia tak akan menjadi saksi ke atas apa yang mereka lakukan di dunia di dunia dahulu. Jadi di akhirat kelak Allah Taala akan tutup mulut kita, tak boleh bercakap, dan Allah Taala akan memberi keizinan, memberi kekuatan kepada seluruh anggota badan yang lain, mata, telinga, kaki, tangan, kemaluan, untuk bercakap, untuk bercerita tentang apa yang kita lakukan di dunia dahulu. Boleh? Okey. Okey, cumanya ayat ni kalau tengok dalam syarah tu dia ada dua wajah lah, ada dua pandangan ulama pada sudut kaifiyatu al-khatmi tu. Cara Allah Ta'ala menutup mulut. Apakah maksud ayat ini? Apakah cara Allah Ta'ala menutup? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Macam mana Allah Ta'ala yakhtimu ala afwahi an-nas. Maka disebut kat sini pandangan yang lebih kuat ialah Allah Ta'ala akan mendiamkan mulut-mulut manusia. Maknanya Allah Ta'ala kunci mulut kita, tak boleh bercakap. Dan Allah Ta'ala akan menjadikan seluruh anggota badan kita yang lain boleh bercakap dan menyaksikan ke atas segala apa yang kita lakukan di dunia dahulu. Boleh? Pandangan kedua mengatakan maksud ayat Quran tu, tak maksud al-khatmu, iaitu al-yawma nakhtimu ala afwahihim, maksudnya ialah pada hari akhirat kelak manusia ni tidak akan bercakap, diam 1000 bahasa. Tak. Sebab apa diam 1000 bahasa? Sebab mereka tahu mereka salah, mereka nak minta keuzuran, dah tak boleh lah sebab di akhirat. Dah sampai di akhirat. Tak. Ataupun mereka tak jumpa keuzuran yang mereka boleh sembahkan kepada Allah Ta'ala, maka mereka diam, dan mereka nak bertaubat pun dah tak boleh sebab dah tertutup pintu taubat. Boleh? Jadi maksud ayat ini ialah mulut kita diam, seluruh anggota juga diam. Maksudnya apa? Tunduk macam ni je. Nak bercakap, nak minta apa, nak minta taubat, tak boleh dah sebab dah kiamat. Bukan waktu untuk bertaubat. Nak bagi alasan tu, saya buat ni, mencuri ni sebab alasan ni, saya merampok ni sebab alasan ni juga tak boleh, sebab ketika itu kita tidak dapat memberi sebarang alasan lah. Jadi pandangan kedua mengatakan maksud bagi ayat ni ialah wa takallumul aidi wa zuhurul amri bihaitsu la yusmi'u minhu al-inkar. Makna tangan berkata-kata, kaki berkata-kata itu ialah terzahirnya semua perkara ketika mana di akhirat. Dengan mana apa? Kesalahan kita, kemaksiatan kita terzahir secara sempurna di hadapan Allah Ta'ala, dan menyebabkan kita tidak ada point langsung untuk bercakap. Nak minta maaf pun bukan waktu dia, nak bertaubat pun bukan waktu dia, nak sampaikan keuzuran, sebab Ta'ala kata kamu ada uzur maka dimaaf, juga bukan waktu dia, maka senyap, saya saja senyap gitulah. Boleh. Jadi pandangan pertama mengatakan memang Allah Ta'ala diamkan mulut, anggota lain memang bercakap sungguh. Memang bercakap sungguh, tangan boleh bercakap, muka boleh bercakap, mata boleh bercakap, kemaluan boleh bercakap. Itu. Pandangan kedua mengatakan anggota tubuh badan tak bercakap. Maksud ayat Quran ni ialah semua manusia ketika itu diam, membisu.
Tidak beristighfar sebab waktu itu bukan waktu untuk bertaubat. Tidak juga meminta Allah Ta'ala memberikan uzuran kepada mereka. Sebab apa? Mereka tak minta Allah Ta'ala berikan uzuran kepada mereka sebab mereka tak dapati, tak jumpa langsung point untuk untuk anggap perkara itu sebagai satu keuzuran. InsyaAllah faham tak ayat tu? InsyaAllah khair, insyaAllah. Maka Imam Ghazali teruskan bicara, fahfaz ya miskinu jami'a badanika minal ma'asi wa khususan a'dha'aka sab'ata. Maka jagalah wahai seorang yang miskin, kita lah, seluruh anggota badan kamu daripada maksiat-maksiat, khususnya 7 anggota. Fa inna jahannama laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Ayat Quran lah, surah Hijr. Sesungguhnya bagi neraka jahanam itu 7 pintu, yang setiap pintu tu akan ada satu golongan manusia yang masuk. Boleh? Tu. Jadi neraka ni ada berapa pintu? Ada 7 pintu. 7 pintu maknanya 7 tingkatan. 7 tingkatan. Dan kata Ibnu Juraih, neraka ini 7 tingkatan. Yang pertama ialah Jahannam, yang kedua Ladha, yang ketiga Hutamah, yang keempat As-Sa'ir, yang kelima Saqar, yang keenam Al-Jahim, yang ketujuh Al-Hawiyah. Boleh? Okey. Jadi maksud ayat ini laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan bagi neraka itu 7 pintu, dan setiap pintu itu daripada orang-orang yang jahat juz'un maqsum, nasib dan bahagian. Maknanya setiap pintu tu ada golongan tertentu yang masuk. Dan disebut oleh Al-Imam Ad-Dhahhak rahimahullahu ta'ala, pada tingkatan pertama akan dimasuki oleh ahlu tauhid, orang yang beriman. Yang ketika mana mereka di dunia mereka melakukan maksiat, maka mereka akan masuk neraka tersebut dan diazab, kemudian dikeluarkan semula daripada neraka tersebut. Neraka yang kedua ialah untuk kaum Nasara, yang ketiga untuk Yahudi, yang keempat untuk As-Sabi'un, yang kelima untuk Majusi, yang keenam untuk Ahlus Syirk, yang ketujuh untuk Al-Munafiqun. Jadi neraka yang paling bawah untuk Al-Munafiqun. Terus, wala yata'ayyanu litilka al-abwabi illa man asallaha ta'ala bihadhihi al-a'dha'i as-sab'ah. Dan tidak tertentulah seseorang itu akan masuk dalam pintu-pintu itu melainkan mereka yang apa? Buat maksiat kepada Allah Ta'ala dengan ketujuh-tujuh anggota tubuh badan dia. Boleh? Apa 7 anggota badan tu? Mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan, kaki. Ini semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita yang wajib kita syukur. Jaga pada sudut kesihatan, jaga juga pada sudut apa? Pada sudut tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi disebut tidak tertentu seseorang itu akan memasuki 7 neraka tersebut, tak melainkan mereka yang buat maksiat dengan 7 anggota badan mereka. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali memulakan perbahasan dengan anggota yang pertama. Apa dia anggota pertama yang dia sebut? Ammal ainu fa innama khuliqat laka litahtadiya biha fil dhulumati wa tasta'ina biha fil hajati wa tanzura biha ila ajaibi malakutil ardi was samawati wa ta'tabira bima fiha minal ayati. Adapun mata, maka sesungguhnya mata itu diciptakan bagi kamu untuk kamu dapat panduan ketika kamu berjalan dalam kegelapan. Boleh? Wastasta'ina biha fil hajat, dan dengan mata tu kamu boleh menggunakan untuk menunaikan hajat-hajat kamu lah, sama ada hajat dunia ataupun hajat akhirat. Wa tanzura biha ay bil aini ila ajaibi malakuti al-ardi was samawat, dan kamu boleh melihat dengan mata tersebut keajaiban
ciptaan Allah Ta'ala di malakuti al-ardi was samawat, maknanya di dunia dan juga di bumi dan juga di langit. Wa ta'tabira bima fiha, dan juga kamu boleh mengambil i'tibar dengan apa yang ada pada kejaiban-kejaiban di dunia, di bumi dan juga di langit, minal ayati, daripada dalil-dalil yang menunjukkan secara jelas ke atas esanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali, mata ini Allah Taala ciptakan untuk beberapa pekerjaan ataupun faedah. Yang pertama ialah untuk kita gunakan mata untuk kita berjalan, untuk bergerak, tak langgar tiang, tak langgar pokok dan sebagainya lah. Dan juga untuk menunaikan hajat, nak membeli barang, nak membaca kitab, membaca Quran, makan. Kalau tak ada mata kan suak ke tempat lain. Kegunaan mata yang ketiga disebut dalam kitab ni ialah untuk melihat keajaiban yang Allah Ta'ala ciptakan di bumi dan juga di langit. Jadi kita sebagai orang Muslim, kalau kita pergi tempat-tempat cantik, Cameron Highland ke, Genting Highland ke, Fraser Hill apa nama, tak, seelok-eloknya bukan pergi sajalah. Pergi dalam masa yang sama kita mengambil iktibar akan kecantikan alam sekitar kita, untuk kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Dan perkara tu tak perlu disebut guna lidah. Perkara tu perkara yang bermain di hati. Kita pergi sama-sama kawan kita, sama-sama ibu ayah kita. Tapi bila kita tahu tujuan mata itu ialah untuk melihat kebesaran Tuhan, bila kita pergi tu kita pandang alam sekitar tu, kecantikan sekeliling kita dengan bukit bukau, air terjun dan sebagainya, kita akan meningkatkan iman kita bila mana kita hadirkan kebesaran Allah dalam hati kita. Perkara yang keempat yang Allah Ta'ala minta daripada kita ialah mata ni aku beri kepada kamu untuk kamu ambil iktibar. Ambil iktibar daripada kejadian ciptaan aku yang sangat sempurna ini. Nak kamu ambil iktibar untuk mengesakan aku. Tak. Ni kalau orang yang belum beriman lah, sepatutnya bila dia tengok keliling dia, tempat dia cantik apa semua, perkara tu tak akan boleh diciptakan melainkan daripada seorang ataupun satu zat yang maha agung dan maha mengetahui serta maha berkuasa. Tak, jadi alam sekeliling ni Allah Ta'ala minta kita jadikan ianya sebagai dalil kepada wahdaniyatillahi subhanah. Boleh? Okey, selesai. Fahfadhaha an arba'in. Maka Imam Ghazali sebut, jagalah mata itu daripada 4 perkara. Yang pertama, an tanzura biha ila ghairi mahram. Jaga mata kamu daripada kamu pandang kepada yang bukan mahram, daripada wanita asing. Jangan pandang apa? Jangan pandang seluruh badan wanita asing. Sama ada mata dia, rambut dia, kuku dia, jangan pandang belaka. Begitu juga jangan ambil kesedapan daripada tubuh badan wanita asing. Boleh? Kita hari ni, iyalah, kalau tak depan mata pun di handset. Tak. Allah musta'an. Tu. Jadi minta Allah Ta'ala jagalah mata kita daripada kita pandang benda-benda yang tidak elok. Hari ni mudah sangat. Handset ni mudah sangat. Tekan je keluar benda-benda yang tidak elok. Jadi minta Allah Ta'ala pelihara mata kita daripada memandang kepada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi jangan pandang kepada yang bukan mahram. Ataupun jangan pandang kepada mahram, jangan pandang kepada aurat mahram. Itu juga dilaranglah. Jadi bukan mahram jangan pandang, kepada aurat mahram juga jangan pandang. Mana aurat ibu kita, aurat kakak kita, aurat adik perempuan kita, aurat abang kita, aurat adik lelaki kita, jangan pandang. Okey Ustaz, kalau saya terpandang. Kalau terpandang tidak ada masalah. Tak.
terpandang, lepas tu kita alih pandangan. Itu tidak ada masalah, tak berdosa lah. Kalau kita pandang sekali, lepas tu alih. Mikir Syamil pula kawan ni, pandang pula kali kedua yang tak dimaaf lah. Ustaz, kalau pandang sekali tapi lama Ustaz, apa pandangan Ustaz? Saya pandang sekali je tapi lama. Dah 5 minit, saya alih pandangan. Itu juga haram lah. Boleh? Na'udzubillah. Allah mastur. Zaman kita ni zaman fitnah. Zaman fitnah. Minta Allah Ta'ala pelihara lah. Kita, anak-anak kita, keluarga kita. Allah musta'an. Okey. Jadi, yang pertama, jangan kita guna mata untuk memandang kepada aurat mahram ataupun kepada seluruh tubuh badan yang bukan mahram. Au ila suratin malihatin wala bi syahwati nafsin. Saya kurang jelas wala bi syahwati nafsin. Juga jangan pandang kepada rupa yang malihah, yang comel. Sama ada yang comel itu perempuan ataupun bukan perempuan. Perempuan tu ma'ruf lah. Kalau bukan perempuan ni contoh al-amradul hasan. Maknanya orang yang hampir-hampir balik. Tak. Tapi belum balik lagi. Hampir-hampir balik. Lepas tu rupa comel. Muka putih. Janggut tak ada. Misai tak ada. Comel sungguh. Laki. Bukan perempuan. Dia laki. Juga kita minta jagalah daripada memandang perkara tersebut. Dalam sebuah hadis diceritakan satu ketika tu ada satu kaum datang berjumpa Nabi SAW, dan dalam kaum tu ada orang yang cantik, Amrad Al-Hasan tadi. Maka Nabi dudukkan orang yang cantik tu di belakang dia supaya para hadirin, para jemaah lain tidak dapat melihat Al-Amrad Al-Hasan tersebut. Tu Nabi bimbanglah, takut ada para sahabat ataupun para hadirin yang terfitnah dengan kecantikan seorang lelaki. Jadi depan dia tu, depan baginda Nabi SAW lelaki, belakang Nabi tu Al-Amradul Hasan juga lelaki. Tapi lelaki dengan lelaki pun bukan tak boleh berlaku perbuatan maksiat. Tak, buktinya hari ni lelaki kahwin dengan lelaki, tiba-tiba dapat anak. Tu. Jadi benda tu ada lah. Zaman kita ni semua benda ada. Di barat tak ada cerita lah. Zina ni macam beli roti gardenia je. RM5, RM6, ikut atas perisa. Tapi Malaysia ni makin teruk pun terjaga lagi setakat ni lah. Minta Allah Ta'ala lindung lah. Okey. Itu pertama yang kita perlu jaga. Yang kedua, au tanzura biha ila muslimin bi'ainil ihtiqar. Kita juga perlu jaga mata kita daripada memandang orang Islam dengan mata pelekeh, dengan mata menghinakan. Kita pandang, lekeh kawan ni, bodoh kawan ni. Tak. Pakai pun tak semat. Kereta pun buruk. Motor pun apa dia? Cala sana, cala sini. Ni kita biasalah ni. Kita pandang orang dengan mata kehinaan. Tak. Sebab apa? Bukan sebab kawan tu tak sembahyang ke, kawan tu tak pandai mengaji ke, tak. Sebab dunia. Kita ada rezeki lebih sikit, kawan tu tak ada. Jadi kita pandang dia lekeh, hina, bodoh, jelek. Ataupun pandang dengan mata penghinaan kepada orang yang ahli maksiat. Kita pandang, ni memang muka macam neraka jahanam ni. Orang ni kalau tak jahanam, sakar insya-Allah seorang ni. Tak. Kita pula tentukan orang ni duduk neraka ni. Jadi kita pandang manusia dengan mata pelekeh, menghinakan. Sepatutnya bila pandang ahli maksiat, kita benci kepada maksiat dia, tapi kita tak benci kepada zat dia. Ni barang susah belaka ni. Saya sebut pun supaya saya pun jadi lagu tu lah. Maknanya boleh mengamalkan apa yang kita baca ni. Tak? Tu kalau nak tunggu amal, saya tak baca pak sudah benda lagu ni.
nak tunggu ramai dulu baru nak baca, memang tak baca. Jadi kita baca dengan niat apa? Supaya bacaan kita tu memberi faedah kepada diri kita lah, terutamanya, dan juga sahabat-sahabat boleh ambil manfaat. Kita bukan jenis sembang seolah-olah kita buat semua benda, tak. Benda amalan akhirat ni satu perkara yang susah. Nak betul-betul jadi seorang yang warak, seorang yang zuhud, seorang yang beramal dengan amalan yang baik ni sangat-sangat susah lah pada zaman ini. Allah musta'an, insya-Allah khair. Aw tanzura biha ila muslimin bi'aini al-ihtiqar aw tattali'a biha ala aibi muslimin. Juga kita kena jaga mata kita daripada Ittila' ni mencari-cari aib orang muslim. Mencari-cari aib seorang muslim. Boleh? Jadi kalau aib itu dilakukan oleh orang muslim dan dia tidak zahirkan perkara tersebut, dia buat dalam rumah dia, kita terbuka, kita terlihat, senyap sudah. Senyap sudah, jangan cerita kat orang. Boleh? Boleh. Wa amal udhunu. Jadi ada 4 perkara Imam Ghazali pesan. Mata, jangan pandang kepada aurat, jangan pandang kepada perempuan yang bukan mahram, jangan pandang kepada rupa yang cantik, sama ada manusia yang lelaki ataupun yang perempuan, ataupun benda. Pandang tiang, tengok ke benda lain, pandang tiang dengan nafsu, haram. Juga jangan pandang manusia dengan pelekeh. Tak. Juga jangan mencari-cari aib seorang muslim. Wa amal udhunu. Okey, pindah kepada mata. Pindah kepada apa? Mata, telinga. Fahfazha an tusghiya biha ila al-bid'ati aw al-ghibati aw al-fuhshi aw al-khawdi fil batili aw dhikri masawi'in nasi. Adapun telinga, maka Imam Ghazali pesan jagalah dia daripada kamu mendengar kepada perkara-perkara yang bid'ah. Perkara bid'ah kat sini maksud dia apa? Perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang mungkar, seperti lagu yang dipenuhi oleh lagu yang menceritakan tentang kecantikan tubuh badan wanita, lagu yang menceritakan tentang, menyanyikan tentang arak, kesedapan arak. Lebih-lebih lagi kalau menceritakan tentang apa, hubungan seksual, dan dinyanyikan oleh perempuan, itu haram dah ke tu. Begitu juga alat-alat permainan muzik, seperti gitar, seruling, itu tak boleh tu dalam mazhab kita. Okey. Awil ghibah. Jadi jaga telinga kita daripada mendengar kepada perkara bid'ah, mendengar kepada ghibah, mengumpat. Ini akan dibahaskan secara agak terperinci nantilah, makna ghibah dan sebagainya. Awil fuhshi, ataupun dengar benda-benda yang jahat. Dalam syarah disebut seperti kita mendengar cerita seorang isteri tentang suaminya, ataupun suami tentang isterinya. Member kita mari, nak dengar cerita tak? Semalam aku ni baru kahwin. Semalam aku buat lagu ni, lagu tu, ada cerita. Benda yang dia buat dengan bini dia malam pertama. Cara lagu mana, kaedah lagu mana. Hukumnya haram. Dan dilarang lah. Boleh? Jadi suami bersama dengan isteri, selesai sudahlah. Kamu nak masuk Facebook, nak beritahu member, tak ada faedah. Boleh? Kalau cerita secara tafsir kepada suami, kepada orang lain, hukumnya haram. Itu dipanggil sebagai al-fuhsh. Awil khawdi fil batil, ataupun bersembang benda-benda yang batil, benda-benda yang mungkar, benda-benda yang palsu. Aw dhikri masawi'in nas, juga jaga telinga daripada apa? Mendengar keburukan aib manusia. Boleh? Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah Ta'ala wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa hikmata awliyaihi wa tatawassala bi istifadatil ilmi biha bil udhun ila al mulkil muqim wan na'imid daimi fi jiwari rabbil alamin.
Okey. Dan adapun diciptakan telinga itu untuk kamu atas tujuan apa? Untuk kamu dengar kalamullah, iaitu Al-Quranul Karim. Juga kamu dengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu saya pesanlah untuk diri saya dan sahabat-sahabat kena ada bahagian dalam sehari atau dalam seminggu paling kurang kita baca Al-Quran dan juga kita baca sunnatul Rasulillah. Yang tak boleh baca bahasa Arab, baca kitab terjemahan. Baca kitab yang mudah. Hadis Arba'in, Riyadus Salihin, syarah kitab Al-Adhkar, Adabul Mufrad, kitab-kitab yang tak rumit. Kitab-kitab yang membicarakan tentang adab. Cari terjemahan-terjemahan yang cantik, yang mudah, yang sesuai. Kalau kita yang reti bahasa Arab ni, cari kitab yang apa nama? Yang ta'liq dia tu tak panjang supaya kita tak bosan lah. Ada satu kitab tu nama saya tak ingat, tapi saya baca kitab tu lah. Riyadus Salihin. Riyadus Salihin dan penta'liq tu daripada Diyuban rasanya. Ulama daripada Diyuban. Dia bawa daripada Fathul Bari, daripada syarah Minhaj, syarah Imam Muslim ke atas apa nama? Syarah Imam Nawawi ke atas Sahih Muslim. Poin-poin penting di bahagian ta'liq. Jadi kita baca seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sekali baca 5-10 hadis. Mesti adalah dalam kehidupan kita. Saya mula baca tu pun 2-3 kitab tu selepas Al-Habib Ahmad Maqdi pesan kepada saya lah sebelum saya balik Malaysia. Saya pergi rumah dia, sembang lama. Habib pesan mesti ada dalam kehidupan kamu baca kitab-kitab yang berkait dengan hadis Rasulullah. Baca. Faham tak faham baca. Baca habis kitab ni, baca kitab lain, habis kitab ni, baca kitab lain, habis kitab ni, baca kitab lain. Jadi itu penting guru dia pesan sekali je, tapi kita buat sampai hari ni. Alhamdulillah ala nikmatil masyayikh. Fa inna ma khuliqat laka litasma'a biha kalam Allah Ta'ala wa sunnat Rasulillah. Jadi telinga itu dicipta bagi kamu untuk kamu dengar kalamullah dan juga dengar hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga dengar hikmah-hikmah yang datang daripada para wali, iaitu daripada para ulama. Wa tatawassala bi istifadatil ilmi biha, dan kamu dengan telinga tu kamu boleh belajar ilmu, sebab kita belajar ilmu ni dengan mendengar. Tak, bila kita dengar kita dapat ilmu, insya-Allah dengan ilmu tu saya sebut kita boleh sampai ke apa? Ke syurga yang kekal abadi di sisi Tuhan Rabbil Alamin. Jadi itu antara function ataupun faedah bagi ataupun tujuan bagi telinga diciptakan untuk makhluk, untuk kita lah. Fa idza asghaita biha bil udhun ila syai'in min al makarih sara ma kana laka 'alayka wa anqalaba ma kana sababa fawzika sababa halakika. Jadi saya sebut kalau kamu fokus mendengar dengan telinga itu perkara yang dibenci oleh syarak, mengumpat, ngejek dan sebagainya, kamu dengar perkara tersebut, maka sepatutnya telinga itu boleh menjadikan kamu, boleh memberi pahala kepada kamu bila kamu dengar benda baik. Sepatutnya dengan telinga kamu boleh dapat kejayaan di akhirat kelak. Tapi sekarang ni terbalik. Dengan telinga kamu dapat apa? Satu, kecelaan dan neraka bila mana kamu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha ghayatul khusran, dan ini satu kerugian yang sangat besar lah. Bila mana benda tu diciptakan untuk kamu dengar Quran, dengar hadis, tapi kamu tukar untuk benda yang tidak elok yang menyebabkan kamu rugi. Tak. Dan Syekh sebut wa hadha ghayatul khusran, ini satu kerugian yang sangat melampau, sangat besar. Wala tadhunna anna al-ithma yahtassu bihi al-qailu duna al-mustami'i fa fil khabari anna al-mustami'a syarikul qaili wa huwa ahadul mughtabin. Jangan kamu sangka dosa mengumpat itu khusus untuk orang yang bercakap, tak. Malah orang yang bercakap dan yang juga mendengar, dua-dua tu dapat dosa mengumpat. Dalam sebuah hadis disebut annal mustami'a, sesungguhnya orang yang mustami', dengar perkara yang tidak elok, dengar umpatan, maka dia juga dianggap sebagai orang yang mengumpat. Boleh? Selesai anggota yang kedua.
iaitu telinga. Kita pindah kepada anggota yang ketiga, itu lisan. Lepas tu kita berhentilah. Boleh. Wa ammal lisanu, dan adapun lidah. Fa inna ma khuliqa laka litukthira bihi dzikrallahi ta'ala. Maka ianya diciptakan untuk kamu perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawata kitabih, dan juga untuk kamu perbanyakkan membaca Al-Quranul Karim. Wa turshida bihi khalqallahi ta'ala ila tariqih. Dan juga dengan lidah kamu boleh mengajak manusia, membimbing manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajar, mendidik, tarbiyah. Tak guna lidah lah banyaknya bercakap. Wa tudhhira bihi ma kana ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyak. Dan juga function yang keempat, tujuan yang keempat, Allah Taala ciptakan lidah ni untuk kita. Tujuannya apa dia? Untuk kita zahirkan apa yang bermain dalam jiwa kita. Tak, kita nak minum air, takkan pergi kedai. Tunjuk gitu. Mana buat air tu, aku nak minum air. Susah lah. Jadi kita sebut aku nak minum air. TO apa? TO ais limau. Tak. Kurang gula. Kita senang lah nak minta hajat. Ataupun hajat, itu hajat dunia. Kalau hajat akhirat pun samalah. Nak tasmi' dengan ustaz Quran. Itu hajat akhirat tu. Kumpul pahala untuk bertemu Allah. Nak sebut lagu mana kalau nak tasmi'? Nak semak bacaan Quran. Sebut dengan lidah. Tak. Ataupun nak minta tolong orang basuhkan kita punya tangan, kita berwuduk nak sembahyang. Nak minta tolong ketika mana buat haji, umrah di Mekah Al-Mukarramah. Jadi itu antara tujuan diciptakan lidah. Fa idza ista'maltahu fi ghairi ma khuliqa lah faqad kafarta ni'matallahi ta'ala fihi. Bila mana kamu gunakan apa nama tadi? Lidah tu untuk perkara yang selain daripada tujuan diciptakan lidah tersebut, maka sesungguhnya kamu telah kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat, bukan kafir. Kan salah faham jadi kafir pula orang. Tak, kufur nikmat. Wa huwa aghlabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sa'iril khalqi. Dan Syekh sebut lidah ni lah anggota yang paling padu ataupun paling banyak menjatuhkan ataupun membinasakan manusia. Lidah anggota yang paling banyak membinasakan kamu dan paling banyak membinasakan makhluk-makhluk yang lain, makna manusia-manusia yang lain. Wala yakubun nasa fin nar ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ini hadis. Akhrajahu at-Tirmidzi. Ataupun lafaz lain sikitlah. Ini mafhum hadis. Mafhum hadis. Jadi mafhum hadis ni sebut apa? Dan tidaklah manusia itu ditarik di dalam api neraka, ala manakhirihim, ditarik apa tu pada hidung. Manakhirihim jamak kepada apa? Mankhir jamak kepada mankhir ataupun mankhar. Mankhir ataupun mankhar. Mankhir, mankhirani, manakhiru. Itu lubang hidung ni. Tak, mana maka disebut kat sini tidaklah manusia itu ditarik dalam api neraka, ditarik daripada sinilah, mungkin diikat dengan tali ke apa, ditarik. Illa hasaidu alsinatim, melainkan hasil hasaid ni hasil buruan, melainkan hasil daripada lidah mereka. Maknanya lidah di dunia dulu mengumpat, memfitnah, maki, ejek orang tu, hina orang ni. Tak. Maka Nabi sebut tidaklah manusia itu ditarik di akhirat kelak pada hidung mereka, melainkan apa? Disebabkan hasil titik peluh mereka mengumpat dan juga
buat perkara maksiat menggunakan lidah mereka. Boleh? Fastadhhir alaihi bighayati quwwatik. Fastadhhir alaihi bighayati quwwatik hatta la yakubbaka fi qa'ri jahannam. Maka Imam Ghazali sebut fastadhhir ay utlub al-ghalabata wasta'in. Maknanya kamu kena usaha sungguh-sungguh, kalahkan mulut kamu. Tak, usaha dengan sedaya upaya yang kamu mampu untuk kalahkan mulut kamu daripada bercakap benda tak elok, sehingga kamu tidak akan ditarik di akhirat kelak di dalam neraka jahannam. Begitu maksud dia. Fa fil khabar, dalam sebuah hadis, ini pun disebut dalam ta'liq, lafaz yang begini tidak ada dalam hadis, cumanya makna lebih kurang ada. Tak, jadi kita sebut mafhum hadis lah. Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimati liyudhika biha ashabah fayahwi biha fi qa'ri jahannam 70 kharifa. Sesungguhnya seorang pemuda kat sini maksudnya al-insan, sama ada lelaki ataupun perempuan, sesungguhnya manusia itu bercakap dengan satu kalimah, tujuannya nak bagi member gelak. Tak. Maka dengan perbuatan tersebut menyebabkan dia akan dibenamkan dalam neraka sejauh apa? Sejauh 70 tahun kedalaman itu. 70 kharifah maknanya kedalaman tu sejauh 70 tahun perjalanan. Boleh? Jadi tak boleh buat kelakar, Ustaz. Masuk kat sini la yudhika biha ashabah, buat kelakar, buat member gelak, buat kawan-kawan ketawa, tujuan dengan menghina orang. Ejek orang ni jadi orang apa pakai gelak. Tak. Akhir sekali dia sendiri yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Boleh? Wa ruwiya annahu qutila syahidun fil ma'rakati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala qailun hani'an lahu bil jannati. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fima la ya'nih wa yabkhalu fima la yughnih. Jadi diriwayatkan dalam sebuah hadis, tak, ada seorang pemuda mati syahid di medan perang lah. Pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada perang Uhud. Pada perang Uhud. Pada perut pemuda tu ada batu, mana tahan lapar. Tengah-tengah lapar tu, tengah-tengah di perut tu ada batu, pergi perang, lepas tu mati. Maka ada orang kat situ berkata, yang berkata tu Ummul Fadl, perempuan lah. Dia cakap apa? Bahagialah orang yang mati ni. Tak, bahagialah dia dengan syurga. Maknanya mudah masuk syurga. Mati tu masuk syurga. Sebab mati syahid. Maka Nabi SAW pun jawab, beritahu, wa ma yudrik. Tak, macam mana kamu tahu akhiran hidup dia? Kamu tentukan dia tu syurga tu, kamu tahu mana? Kamu tahu alam ghaib. La'allahu kana yatakallamu fima la ya'nih wa yabkhalu fima la yughnih. Boleh jadi dia itu bercakap dengan perkara-perkara yang tidak penting untuk hidup seorang Muslim. Tidak penting untuk dia di dunia dan juga di akhirat. Mana cakap benda-benda koksi. Mengumpat, menghina, mengejek, memfitnah. Dia boleh jadi orang ni depan mata nampak mati syahid. Boleh jadi di akhirat kelak dimasukkan ke dalam neraka jahannam, diazab, kemudian barulah dikeluarkan semula. Boleh? Itu nak tunjuk kepada bahaya lidah lah. Fahfadh lisanaka min samaniyah. Maka yang terakhir saya sebut, jagalah lidah kamu daripada 8 perkara. Ini kita akan bincang pada pagi esok lah, kalau tidak ada aral. Yang pertama apa dia? Yang pertama al-kadhib, menipu. Yang kedua al-khulfu fil wa'di, mungkir janji. Yang kedua al-ghibah, mengumpat. Lepas tu mana? Itu yang keempat. Yang kelima, itu yang ketiga. Yang keempat, al-mira' wal jidal, berdebat. Tak? Tu. Lepas tu, yang kelima, tazkiyatun nafs, puji diri sendiri. Susah belaka ni. As-sadis, al-la'nu, melaknat. Yang ketujuh, ad-du'a'u alal khalq, doakan keburukan untuk makhluk. Yang ke-8, yang terakhir, al-mizah was sukhriyah wal istihza' bin nas. Buat kelakar, istihza', menghina. Jadi buat kelakar, buat lawak untuk tujuan menghina dan mengejek, mempelekeh manusia yang lain. Imam Ghazali sebut, jagalah lidah kamu daripada 8 perkara ini,
Dan 8 perkara tersebut kita akan bincangkan pada hari esok insya-Allah pada waktu pagi. Boleh? Habis daripada 8 perkara tu, wa ammal batnu, adapun perut, maka jagalah dia daripada perkara yang haram dan juga syubhat, dan Syekh akan bincang agak panjanglah insya-Allah subhanahu wa taala. Boleh insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, insya-Allah kita bertemu lagi pada siri-siri yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.